Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Lawatan Perdana Menteri ke UAE raih komitmen pelaburan berjumlah 40.6 bilion ringgit antaranya oleh Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar yang akan melabur sehingga 37.8 bilion ringgit. Syarikat itu bakal membangunkan projek tenaga boleh diperbaharui dengan kapasiti 10 gigawatt di Malaysia. Kerajaan akan mengenal pasti beberapa lokasi yang sesuai bagi pelabur asing yang berminat dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Perdana Menteri berkata ini berikutan Malaysia menjadi tarikan kepada pelabur-pelabur luar yang mahu datang ke Malaysia untuk melabur dalam bidang tersebut. Ketika ini Malaysia berada di hadapan dalam menerima pelaburan bagi sektor tenaga boleh diperbaharui. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan kerja ke Emiria Arab Bersatu UAE selama 2 hari yang bermula Khamis sebagai berjaya. Malaysia dan UAE turut menyatakan komitmen untuk meningkatkan perkongsian strategik serta bersedia memanfaatkan sumber yang dimiliki bersama demi kepentingan kerjasama dua hala pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima panggilan telefon daripada Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Khamis. Antara dibincangkan hubungan dua hala yang istimewa termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara. Selain itu, beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama telah dibincangkan. Malaysia dan Arab Saudi menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1961. Pelaksanaan rangkaian persendirian 5G Petronas memacu kerjasama dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan akademia. Timbalan Perdana Menteri berkata kerjasama itu akan melahirkan persekitaran inovasi yang berkembang maju selain membolehkan negara memanfaatkan keupayaan teknologi 5G yang lengkap di samping menawarkan peluang usaha kerjasama untuk menggunakan sepenuhnya potensi teknologi ini. Kerajaan terus komited untuk menyediakan rangka kerja dan sokongan ekosistem untuk industri meneroka pasaran baharu bagi getah dan produk getah. Ini bagi memastikan industri getah negara dapat memenuhi keperluan kemampanan industri getah antarabangsa selaras matlamat pembangunan mampan PPP 2030. Terkini ekspor industri getah Malaysia mencecah 36 bilion ringgit. Hari ini, seramai 16,456 pengundi berdaftar akan menjalankan tanggungjawab dalam PRK Dun Belangai bagi memilih seorang wakil rakyat yang baharu. SPR menyasarkan peratusan keluar mengundi boleh mencapai 75% ke atas dan keputusan rasmi PRK Pelangai dijangka diumumkan seawal pukul 9 malam setelah pengiraan dibuat membabitkan 9 pusat pengundi dan 30 saluran. Bernas beri jaminan beras import yang dibekalkannya tulen dan selamat untuk orang ramai sekaligus menyangkal dakwaan terdapat campuran beras plastik seperti yang tular di media sosial. Bernas sentiasa pastikan tahap pematuhan piawaian yang tinggi dan pemantauan kualiti ketat di setiap peringkat perolehan. Beras yang dibawa masuk dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi yang dipantau rapi dan telah ditetapkan kerajaan. 42 anggota penguatkuasa dan PDRM terlibat dalam operasi bersepadu beras putih tempatan di premis pemborong beras sekitar Selangor Khamis lalu. Operasi tersebut diketuai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan melibatkan pengambilan sampel beras dan pengiraan stok fizikal beras dalam simpanan gudang. Kesemua sampel diambil mengikut prosedur penguatkuasaan yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada MADI untuk tujuan analisis. 7,000 tan metrik beras putih tempatan dan import mampu diedar di seluruh Perlis setiap bulan oleh 5 pemborong berlesen. Exco berkaitan memaklumkan simpanan beras tidak melebihi had yang ditelesenkan iaitu antara 100 hingga 200 tan metrik sebulan. Bekalan beras putih tempatan juga dijangka terus meningkat berikutan musim menuai padi telah bermula. Justru isu kekurangan bekalannya dapat diatasi dalam masa terdekat. 7 lelaki warga tempatan ditahan dipercayai terlibat kes penipuan judi dalam talian. Siasatan awam dapati premis turut digunakan untuk mempromosikan judi dalam talian dan menyasarkan mangsa warga tempatan dan warga asing. Ketua Polis Daerah Ceras memaklumkan sindiket yang beroperasi sejak April lepas meraih transaksi kemasukan kredit sekitar 13 juta ringgit sebulan. Akibat terpedaya sindiket penipuan pelaburan dalam talian dan panggilan telefon, 3 individu termasuk 2 wanita di Johor berputih mata selepas rugi 1.41 juta ringgit. Ketua Polis Johor berkata laporan polis dibuat ketiga-tiga mangsa berusia 36 hingga 46 tahun selepas mereka tidak menerima sebarang keuntungan dan wang yang dijanjikan.
Dua lelaki ditahan bersama 20 kg ganja di Perlis semalam. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis ganja. Kedua-dua suspek direman 7 hari sehingga 11 Oktober ini. Sementara itu, di Sabah, cubaan suami isteri seluduk keluar syabu seberat 4.9 kg menerusi JT CIQ Lamatawau gagal apabila ditahan polis di JT berkenaan Rabu lalu. Pemeriksaan dilakukan ke atas pasangan berkenaan selepas didapati membawa sebuah tong dalam keadaan mencurigakan. Kedua-dua suspek direman 7 hari. 31 warga asing yang menyalahgunakan PAS Lautan Sosial dengan terlibat kegiatan tidak bermoral ditahan di sekitar Johor Bahru, Johor. Pengarah Jabatan Imigresen Johor berkata tangkapan dibuat hasil sebuah di beberapa premis urutan refleksologi dan spa di daerah itu. Tindakan diambil mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C, juga Peraturan 39-B, Peraturan Imigresen 1963. Seorang buruh warga Myanmar didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh seorang penjual buah bulan lepas. Sebelum ini, media melaporkan mangsa 80 tahun maut akibat ditikam pada beberapa bahagian badan serta muka. Mahkamah menetapkan 24 November ini bagi sebutan semula kes untuk mendapatkan laporan berdasiasat. Pemilik kenderaan persendirian diingatkan supaya mematuhi peraturan pemakaian cermin gelap seperti diwartakan di bawah Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor 1991 Pindaan 2019. Peraturan JPJ menetapkan kadar ketelusan cahaya VLT bagi cermin kenderaan yang dibenarkan adalah 70% bagi cermin hadapan kenderaan, manakala 50% bagi cermin tepi sisi kiri kanan pemandu dan 0% bagi cermin sisi bahagian belakang dan cermin belakang. Malaysia komited menjadikan sektor perkapalan lebih rendah karbon dan penggunaan tenaga yang cekap. Menteri Pengangkutan berkata ianya juga bakal merealisasikan aspirasi negara untuk mencapai pengurangan 50% dalam pelepasan gas rumah kaca menjelang 2050. Jelasnya dasar pengangkutan maritim Malaysia juga perlu fokus memacu pembangunan pelabuhan untuk mempercepatkan proses peralihan. Kehadiran warga asing yang mendiami kawasan PPR di Perak menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Susulan itu, Exco Perak memaklumkan pekerja warga asing yang baru tidak lagi dibenarkan menduduki kawasan tersebut dan 26 unit yang didiami 164 pekerja warga asing itu akan dipindahkan ke tempat lain secara berperingkat selewat-lewatnya Mei 2024. KPDN dijangka mengumpulkan lebih 200 jenama produk tempatan sempena acara Kemuncak Karnival Barangan Malaysia 2023 di Putrajaya Disember ini. Ia sebagai usaha memberi ruang pasaran yang lebih besar kepada PMKS. Setakat ini, jumlah jualan KBM di 3 negeri mencatatkan nilai jualan lebih RM500,000 dengan lebih 30,000 pengunjung. Fungsi zakat perlu diperkasakan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Titah Raja Muda Perlis ini termasuk memperkasakan aspek kutipan dan pengagihan zakat tanpa berlaku sebarang ketirisan. Pemerkasaan turut boleh dilakukan dengan mentransformasikan zakat kepada imej baharu. Kerajaan Melaka memberi jaminan bahawa harga pakej pelancongan yang ditawarkan sepanjang tahun Melawat Melaka 2024 adalah munasabah walaupun berlaku peningkatan kos. Malah Melaka kini dalam peringkat akhir mempromosi TMM 2024 dengan mengadakan siri jelajah termasuk di Sabah dan Sarawak. Usaha untuk memastikan sasaran kemasukan lebih 18 juta pelancong pada 2024 mampu dicapai. Seramai 150 keluarga asnaf dipilih menyertai program pembangunan insan terpilih madani di Perlis. Ia bertujuan bagi membantu menunjukkan pendidikan dan ekonomi golongan asnaf. Program ini akan melalui 3 fasa. Sebagai permulaan, sebanyak 50 keluarga asnaf akan mendapat bimbingan untuk tempoh 5 bulan daripada 50 ketua pemangkin pembangunan insan terpilih. Posisi UAE selaku rakan dagang Malaysia di Asia Barat mampu meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan kedua negara. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan, UAE adalah pelabur terbesar di Malaysia dengan nilai dagangan mencecah 1.48 bilion ringgit. Kedudukan UAE sebagai kedua terbesar dalam kalangan negara anggota OIC juga signifikan sebagai laluan negara menembusi pasaran di rantau ini.
Program pemerkasaan usahawan veteran ATM dilihat salah satu langkah memartabat kejayaan kedua veteran tentera khususnya dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Pertahanan berkata hampir 82% veteran memilih bidang keusahawanan ketika memulakan kejayaan baharu. Jelasnya program ini juga memberi tumpuan kepada padanan kerja pada industri serta peningkatan kemahiran. Institut Pengurus Harta dan Fasiliti Malaysia MIPFM berharap tarif elektrik bagi kediaman strata dikaji semula menerusi Belanjawan 2024. Ini khususnya melibatkan pangsapuri servis yang digunakan untuk kediaman. Langkah tersebut bertujuan menjadikan pelaburan dalam panel solar untuk pemilik hartanah lebih menarik. Prima kongsi amalan terbaik sektor perumahan dan kejayaan bangunkan kediaman mampu milik berkualiti pada sesi lawatan delegasi dari benua Afrika. Kedua-dua pihak saling bertukar pandangan berkaitan fasiliti pembiayaan perumahan, perancangan bandar dan penggunaan teknologi dalam projek perumahan. Lawatan diadakan sempena program kerjasama teknikal Malaysia. Dalam pada itu, baginda bertitah Akademi Transformasi Asnaf MAIPS perlu terus proaktif dan lebih agresif untuk mencari lebih ramai golongan asnaf mengikuti program serta latihan yang disediakan. Baginda menambah ATAM juga perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat golongan asnaf ke arah bidang keusahawanan. Lembaga Pengarah Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pengunduran Datuk Seri Iskandar Mizal Mahmud sebagai pengarah urusannya berkuat kuasa 24 Oktober ini. MEHB menerusi kenyataan menjelaskan Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Mohamed Rastam Shahrum akan mengambil alih peranan sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa 25 Oktober 2023. Bermula semalam, pihak berkuasa di Kalimantan Tengah Indonesia mengisytiharkan darurat 10 hari susulan pencemaran udara yang teruk akibat kebakaran hutan dan tanah yang berterusan. Indeks pencemaran udara di negara tersebut mencapai tahap berbahaya pada 3 Oktober lepas dengan jarak penglihatan menurun akibat asap tebal. Ketika ini, usaha memadam kebakaran telah mencecah 9,137 hektar tanah. Situasi banjir di India kini semakin membimbangkan dengan berpuluh-puluh orang masih hilang manakala jumlah kematian terus meningkat kepada 38 orang. Usaha menyelamat di negeri Sikkim, timur Laut India menjadi rumit kerana cuaca buruk berterusan dan infrastruktur yang rosak. Dalam masa sama, tentera India telah memberi amaran tentang senjata api dan bahan letupan yang dihanyutkan banjir selepas kem tentera terjejas banjir. 9.7 juta kanak-kanak di Filipina hilang tempat tinggal dari 2016 hingga 2021 akibat bencana berkaitan iklim seperti dilaporkan oleh Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF. Kebanyakan kanak-kanak di negara tersebut hilang tempat tinggal kerana banjir, ribut, kemarau dan kebakaran hutan. Kajian UNICEF itu turut menunjukkan 43.1 juta kanak-kanak di 44 negara dalam tempoh 6 tahun atau kira-kira 20,000 kanak-kanak berpindah setiap hari. Sekumpulan pakar Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan melawat Jepun untuk memeriksa loji kuasa nuklear NPP Fukushima. Itu juga adalah lawatan kali pertama sejak pelepasan air terawat bermula pada Ogos. Tujuan utama lawatan dari 24 hingga 27 Oktober itu adalah untuk mengkaji keselamatan pelepasan air terawat UPS dari FDNPS TEPCO ke laut. Pelawat asing dan pengunjung parti diminta tidak mengunjungi kawasan Shibuya yang sibuk di Tokyo, Jepun untuk sambutan Halloween pada bulan ini kerana risiko dirempuh. Orang ramai yang mahu melawat Shibuya untuk Halloween pada 31 Oktober ini turut digasa untuk mempertimbangkan semula rancangan mereka. Pihak berkuasa Shibuya turut meningkatkan jumlah pengawal keselamatan dan pegawai untuk mengingatkan orang ramai tentang peraturan yang melarang pengambilan alkohol berhampiran stesen itu. Pampasan berjumlah 14.15 juta baht ditawarkan oleh kerajaan Thailand kepada keluarga mangsa yang maut atau cedera dalam kejadian tembakan di sebuah pusat beli belah di Bangkok pada Selasa lalu. Keluarga mangsa yang meninggal dunia akan menerima 6.2 juta baht setiap seorang, sementara mangsa yang cedera akan menerima 350,000 baht setiap seorang. Sementara itu, ibu bapa suspek memohon maaf kepada keluarga si mati, mangsa yang cedera dan keluarga masing-masing. Kanta 744 pagi berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.